pecah bendungan, ice breaking. Betul tu pecah bendungan. Okay, so untuk bukan permainan, saya teruskan. Sama juga, ada 12 modul, so cikgu tak perlu pening dah. Apa nak buat PKBM dengan CV ni, apa nak buat. Sebenarnya, kalau cikgu nak buat 2 dalam 1 boleh. Maksudnya cikgu buat aktiviti pada masa yang sama, cikgu buat aktiviti CV, PKBM. So 3 dalam 1. Cikgu dah buat aktiviti, kelab persatuan cikgu, KPU masing-masing, dan yang kedua cikgu dah buat aktiviti CV, dan yang ketiga cikgu dah buat aktiviti PKBM. So yang mana-mana berkaitan tu cikgu boleh masukkan 3 in 1. So kalau tak boleh nak relate, cikgu kena buat 2 in 1. Kalau tak boleh relate lagi, 1 pada 1. Okay, satu modul, satu tapi yang ni saya dah buat modul ni sepatutnya 2 in 1, civic dan PKBM dia termasuk dalam satu modul. So tengok contoh untuk modul 1 sukan permainan ni, saya ambil contoh contoh bola sepak, tak kenal maka tak cinta. So yang ni maksudnya kalau siapa pernah tengok dia punya PDPC di negara-negara barat, so sebelum masuk kelas dia ada trademark dia punya budak sendiri. So dia kena buat dulu trademark baru boleh masuk kelas. So sama juga aktiviti yang ni sebenarnya kalau bersemuka lah. Maksudnya contoh dia nak perkenalkan diri dia, so dia kena buat aktiviti dulu ataupun dia kena buat kemahiran dalam bola sepak. Contoh kita nak buat dan ambil bola sepak, nak perkenalkan diri bola sepak, so dia kena timbang bola 3 kali, lepas timbang bola dia stop. Okay, so nama saya Safawi Rashid contoh kan. So at least orang yang aktiviti ahli kumpulan yang lain dia tahu, oh kalau timbang 2 kali Safawi Rashid. Ataupun contoh yang lain, hoki dia timbang bola guna stick 2 kali. Okay, nama saya Azizul Hasni contoh kan. Maksudnya nak macam tu. Dan setiap murid ni sepatutnya dia unik. Maksudnya tak boleh sama semua, tak boleh. Maksudnya kalau seorang tu 3 kali, seorang 2 kali, ataupun dia buat skill dia. So ada budak kita dia pusing bola guna tangan, ataupun dia pusingkan bola ikut leher dia, lepas tu dia perkenalkan diri. Maksudnya setiap budak tu mesti unik. Dia punya macam kita identiti pengenalan lah senang cerita yang ni. Tapi dia lah model tak kenal maka tak cinta. So maksudnya yang ni kalau kita nak tahu budak tu alert ataupun tak alert, ahli kumpulan yang lain, okay, so nama dia apa? Contoh nama dia apa? So dia akan fikir apa dia punya style. So style dia, so dia akan relatekan dengan nama dia. Dia akan lebih ingat lah kalau anda kata budak tu beri fokus dengan betul untuk dia punya teknik pengenalan. So ini untuk modul tak kenal maka tak cinta. Modul 2, modul ni sorak berontak macam tadi, Chan tadi. Cantik. So modul 3 terampil dan teladan. So yang ni saya rasa paling mudah lah. So ni cikgu pilih yang mana-mana cikgu kena pasti sama ada dah pernah wakil negeri ke, wakil daerah ke, ataupun kalau tak ada sangat wakil negeri ataupun wakil daerah, wakil sekolah pun boleh. Ataupun tak ada sangat wakil sekolah, wakil rumah sukan pun kita terima supaya dia share pengalaman dia. So dia share, bila dia share kita bagi soal jawab tentang contoh apa perasaan awak semasa menyertai pertandingan. Ada tak pengalaman sebelum ni? So apakah pengalaman pahit semasa training dan sebagainya. Mungkin dia akan share dekat situ lah. Terampil dan teladan. So ni modul 3. So modul 4, kunci. So ni kan siapa-siapa pernah tengok super spontan, lebih kurang sama lah. So kita akan maksudnya ni lebih pada bersemuka kerana anda kata cikgu nak ubah suai pun boleh, tapi kena ikut kreativiti cikgu untuk secara online ni. So maksudnya yang pertama kumpulan tersebut akan bercerita sampai yang tak sampai perkataan yang terakhir, kunci. Grup yang lain tu sebut kunci. So lepas tu kunci dia akan freeze di perkataan yang terakhir, dan kumpulan kedua dia akan sambung di perkataan yang terakhir. Dia macam lebih kurang menara kata tadi. Ni contoh kunci maksudnya contoh dia punya dia punya peristiwa saya telah mencapai motosikal di depan rumah. So kumpulan yang kedua dia akan sambung menggunakan perkataan rumah tu. So rumah saya berwarna hijau ni dia pun ceritalah. So maksudnya kat situ kita nak budak bercerita secara spontan. So ni PKBM lah. So at least kurang-kurangnya dia budak akan serahkan dia punya kreativiti untuk mengolah ayat
dan mengolah situasi semasa dalam permainan ataupun semasa dalam modul lah. So ini modul 4, kunci. Modul 5, menara kata, yang ni kita akan buat nanti. Ini saya terangkan masa simulasi. So lentok silalang, so ni lebih kurang sama dengan yang tadi, tetapi kalau tadi kita buat simpulan bahasa, so untuk yang ni lentok silalang ni budak kena nyanyi. Sebagai contoh kita bagi perkataan hati. So budak akan nyanyi lirik-lirik lagu ataupun lagu yang ada perkataan hati. Contoh hati ini ni. Lepas tu grup yang kedua dia akan nyanyi bukan lagu yang sama, tapi lagu yang lain tetapi mempunyai perkataan hati juga. So rindu, menahan rindu boleh, rindu serindu-rindunya boleh. So angin, yang ada perkataan angin, dia bukan tajuk lagu dia ada mana-mana lirik lagu yang ada perkataan tersebut dia boleh nyanyi je. Tapi dia nyanyi sebagai satu kumpulan sebenarnya. So inilah maksudnya kita nak bagi aktiviti menarik lah, maksudnya at least budak boleh release tension dan gunakan modul lentok silalang. Okay, yang sebenarnya saya masuk modul 7, buka ilham. So buka ilham ni lebih kepada bersemuka. Maksudnya kita dah bagi siap-siap tajuk dekat budak. So dia bentangkan contoh, sebagai contoh kita bagi dia kemahiran dalam bola sepak, apa dia kemahiran, kita bagi dia macam kelas biasa, kemahiran menggelecek, kemahiran menendang, kemahiran hantaran, kemahiran menangkap. Kita bagi sesuatu, ataupun kita boleh bagi tentang sejarah, ataupun kita boleh bagi tentang format pertandingan, ikut kesesuaian semasa cikgu mengendalikan aktiviti. So inilah modul 7. Modul 8, lembut lidah. Ini seronok sebenarnya. Saya rasa untuk peringkat kita ni, kita dah didedahkan dengan roda impian. So saya rasa agak menarik. Selepas tu saya adaptasikan dia punya game kepada kita punya modul. Bagi contoh, ni contoh cikgu boleh baca step dia. Dia lebih kurang sama dengan roda impian. So vokal berapa markah, konsonan berapa markah. Kalau dia tak buka dia punya ini contoh ayat ni kita bagi dekat whiteboard ataupun dekat kita paparkan dekat skrin lah. So kumpulan pertama dia akan contoh dia nak beli vokal A. So kita akan keluarkan semua vokal huruf A. Maksud untuk permulaan kita bagi dulu berapa markah, 100. Kita bagi 100 setiap kumpulan. So, lepas tu bila dia dah beli vokal A, kita akan tolak 100 tu tolak A berapa A tolak, ataupun A tu kira sebagai satu saja, tolak 5 untuk vokal E. Kalau kalau E kita tolak A, kita tolak 5. Kalau anda kata huruf vokal, so berkanta cikgu nak tentukan berapa nilai untuk setiap konsonan dan berapa vokal. Akhirnya bila dah tetapkan semua, so dia akan sebut dia punya perkataan. Contoh saya ambil, sebab yang ni saya ambil memang kita susah nak sebut. Bagi contoh saya ambil Halim harus hati-hati hukum Hasan. So dia agak menarik kat situ. Kita nak budak tu sebut secara jelas, dan pada masa yang sama kalau dia dah tergagap tu, so kita bagi kepada kumpulan yang seterusnya. So dia agak menarik lah kat sini. Bagi contoh lain, Param makan pelam masam di atas tilam. So yang ni saya dah sediakan lebih kurang 12 ataupun 13 dia punya ayat. Adakah cikgu kata nak ubah suai dia punya ayat ni tak ada masalah. Yang penting bagi budak biar kata tu ayat tersebut biar agak susah kita nak sebut secara satu nafas lah jenis kita. Okey, ini untuk modul 8 lembut lidah. Modul 9 atur langkah. So atur langkah ni lebih kurang sama dengan tadi. So budak akan bagi penerangan tentang langkah-langkah. So yang lain tu dia akan buat secara carta alik ataupun ikut peta minda. So ni senang sikit lah yang ni. Okey, yang seterusnya modul 10 tarsiah bergerak. Tarsiah ni untuk makluman sebab saya pun baru tahu tarsiah ni apa benda. Kan? So tarsiah sebenarnya dia lebih kurang puzzle macam ni kat bawah ni. Kan? Sebabnya setiap kumpulan ni lebih pada bersemuka lah. Setiap kumpulan kita akan bagi dia punya tarsiah ni, kepingan tarsiah ni kita kena potong. Contoh kumpulan 1 kita bagi 2 ni, kumpulan 2 kita bagi 2, 3. Maksudnya kumpulan pertama dia akan bagi tahu dia punya huruf bangkang. Contoh bangkang. Kumpulan kedua boleh tengok bangkang dia punya dia punya antonim sokong. So dia akan sebut sokong.
Lepas tu kumpulan kedua dia ada perkataan yang kedua kan. So dia akan sebut beku. So beku, kumpulan seterusnya dia akan sebut cair. Dia akan cari kumpulan mana yang sebut cair tu. Okay, lepas tu dia nak cari, dia nak kena lengkapkan semua tarsia ni. Lepas tu dia akan sebut sama ada renyai ataupun cerah. So contoh kalau dia sebut renyai, so renyai. Lepas tu renyai, antonim dia lebat. Kumpulan yang dia lebat, kumpulan yang dia tarsia kepingan yang ni, dia akan sebut lebat. So lepas tu dia akan sebut mara. So dia akan cari kumpulan mana yang akan sebut mundur. So akhirnya bila selagi tak komplit dia ni, maksudnya semua orang kena bagi kerjasama lah. Selagi tak komplit sebenarnya dia tak akan membentuk satu tarsia yang komplit. So mungkin akan pusing-pusing sini sahaja. So dia kena cari benda ni dalam masa 30 minit supaya satu tarsia ni lengkap untuk tempoh masa yang kita tetapkan. So untuk yang tu untuk modul yang ke-10 tarsia. Ataupun kalau cikgu kelab matematik ataupun sukan permainan tak kisah. Ni contoh kemahiran apa? Sepak sila contoh. Ataupun sepak tendangan leret, tendangan tinggi, menangkap bola contoh. Okay, yang sebenarnya modul 11 teka-teki perdana. So yang ni agak senang lah. So kita sediakan kita punya petak. So berdasarkan petak ni budak akan pilih perkataan, keluarkan perkataan yang memberi makna. Tak kisah berapa huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Tetapi akhirnya sebenarnya ini kotak-kotak ni adalah satu perkataan yang panjang iaitu senandung. Tapi kita akan bagi markah. Bagi markah untuk setiap perkataan yang dikeluarkan ni kita akan bagi markah. Kita kena pilih dia punya, sebenarnya dia kata dia ialah kata perdana. Saya cari, mungkin cikgu BM boleh betulkan kalau saya salah. Kata perdana dia lebih kurang dia macam istilah-istilah Melayu lama. Sebagai contoh bahari, masyghul. Saya dah bagi contoh perkataan, cikgu boleh guna. Cengkok, emansipasi, supaya benda tu agak susah. Tetapi pada masa yang sama budak boleh keluarkan perkataan-perkataan lain yang kita yang berdasarkan huruf-huruf yang diberikan. Contoh emansipasi, budak boleh tulis nasi, sebab dia kan N-A-S-I. Ataupun apa lagi budak boleh buat. So bergantung kepada kreativiti budak lah. So yang ni sebenarnya kalau ini pun agak menarik kalau teka-teki perdana. Kita bagi perkataan yang budak tak tahu, tetapi daripada huruf-huruf perkataan tersebut dia boleh buat huruf yang lain lah. So untuk yang ke-11, yang terakhir, jom tangkis. Sebenarnya ini lebih kepada bersemuka. Maksudnya kita kena buat permainan kecil. Sebagai contoh kalau badminton, kita buat dalam beberapa kumpulan untuk pertandingan. So kita buat pertandingan, lepas habis pertandingan, so kumpulan yang menang dia akan kita akan memberikan satu peribahasa ataupun simpulan bahasa kepada kumpulan yang menang tersebut. Anda kata dia dapat jawab, so dia akan dapat markah bonus. So ini simple. Contoh kaki bangku, apakah maksud kaki bangku untuk kumpulan yang menang ni? Anda kata kumpulan yang menang tadi pun tak dapat jawab, kita boleh buka dekat kumpulan yang kalah supaya dapat markah tambahan sebagai dia punya markah tambahan untuk dia beat yang menang tadi kan. So yang tu untuk ke-12 modul sukan dan permainan dan modul untuk kelab dan persatuan. Ada soalan tak setakat ni? Jelas tak? Rasa ni laju sangat saya cakap ni. Nak detail-detail tu, so nantilah mungkin boleh jumpa saya, boleh jumpa Cikgu Sumaira. So yang penting cikgu buat ikut step sebab saya dah bagi step by step. Harapnya boleh membantu cikgu untuk gunakan sama ada bersemuka ataupun secara online. Cikgu boleh ubah suai dia punya aktiviti. So nanti kita akan tengok beberapa contoh simulasi yang akan ditunjukkan Ustazah dengan saya sendirilah. So itu sahaja kot Cik Zumaira. Nanti saya sambung lagi yang terakhir. So kita bagi Ustazah dulu. Okay, Cik Zumaira boleh sambung. Okey, terima kasih Cikgu Sufian atas penerangan tentang modul 2 modul tadi. Okey, modul PKI-EBM yang direlatekan juga dengan civic dalam kurikulum. Okey, jadi cikgu-cikgu bolehlah gunakan ataupun pilih salah satu modul tu yang cikgu boleh aplikasikan dalam aktiviti yang akan cikgu jalankan dalam talian nanti.
Okey, kita tarik nafas kejap cikgu, kesian cikgu kan. Kita tarik nafas kejap kan. Kita akan beralih untuk slot yang seterusnya. Kita akan cuba secepat mungkin lah. Okey, untuk kurangkan debaran adik-adik kita ni, okey, adik-adik kita yang akan membuat simulasi. Saya mohon kerjasama semua guru yang ada sama-sama dalam Google Meet hari ni. Kalau adik-adik kita tu perlukan respon, saya mohon cikgu respon. Buka mic ataupun kalau kena type dekat ruangan chat tu, cikgu type kat situ. Sebabnya kita ni sebagai anak murid nanti. Kita ni sebagai anak murid yang sedang menunggu guru penasihat KPU kita yang akan menjalankan aktiviti KPU. Kedua KPU yang akan adik kita bentangkan pada hari ini, kalau contohnya Naila dengan Ain dan juga Sumayyah dan juga Fadlina, okey, berpasangan. Mereka ni guru penasihat PPIM dan juga guru penasihat untuk Persatuan Agama Islam. Okey, jadi kita ni sebagai anak murid, kita andaikan kita ni sebagai anak murid mereka yang terlibat dengan aktiviti KPU tersebut dan kita kena respon lah apa yang akan cikgu kita buat pada hari ini untuk aktiviti co-curriculum dalam talian. Okey, saya rasa adik kita tu dah bersedia kot. Saya menjemput dan mempersilakan dua orang ataupun pasangan, Fadlina dan juga Sumayyah. Cikgu Fadlina dan juga Cikgu Sumayyah kita, okey, adik-adik praktikal kita, walaupun dia praktikal tapi rasanya dia pun hebat juga sebenarnya. Okey, jadi saya mau jemput dan mempersilakan Cikgu Fadlina dan juga Cikgu Sumayyah selaku guru penasihat aktiviti co-curriculum PPM, tak silap saya PPM kan, okey, untuk meneruskan aktiviti co-curriculum mereka dengan simulasinya. Okey, saya dipersilakan Cikgu Sumayyah dan juga Cikgu Fadlina. InsyaAllah kita akan pergi kepada sesi pengenalan PPIM. Kita akan sentuh apa itu PPIM, latar belakang dia, sejarah dia, logo PPIM, lagu PPIM, uniform PPIM dan sebagainya insyaAllah. Okey. Kalau cikgu tengok di skrin, saya ada memaparkan gambar-gambar. Tak nampak? Cikgu nampak ke cikgu? Nampak jelas. Jelas. Nampak jelas. Lambat. Okey. Di paparan saya ada contoh-contoh aktiviti yang mana antara aktiviti yang biasa dilakukan untuk PPIM adalah memasak, membuat gadget, kawat, mengemaskini buku rekod, ada juga menjahit dan sebagainya. Baik, kita teruskan kepada pengenalan apa itu PPIM. Untuk latar belakang PPIM, PPIM ni adalah pergerakan Puteri Islam Malaysia yang mana PPIM adalah sebuah pergerakan berpakaian seragam yang bergerak secara sukarela di sekolah-sekolah rendah, menengah, institut dan maktab perguruan serta institusi pengajian tinggi di seluruh Malaysia. Kemudian aktiviti PPIM ni dijalankan bertujuan untuk bimbing puteri-puteri ke arah penghiburan dan pengembangan potensi-potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita pergi kepada sejarah penubuhan PPIM. Antara sejarahnya, saya ambil sikit je cikgu. Sebenarnya kalau tengok sejarah memang panjang tapi saya ambil sikit je. Iaitu bila PPIM ni diwujudkan. Jadi PPIM ni diwujudkan pada awal 60-an oleh Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia LKPIM, yang mana idea PPIM ni diilhamkan oleh YMM Tunku Puan Besar Kursia, Raja Pemaisuri Agong yang pertama. Pada masa tu, keanggotaan PPIM hanya untuk pelajar sekolah menengah sahaja dan kurikulum pada waktu itu hanya ditekankan berdasarkan kepada aktiviti keagamaan dan khidmat masyarakat yang bersifat diberi bantuan kepada golongan miskin. Okay. Kemudian kita pergi kepada lagu PPIM.
Sebelum tu saya lupa untuk nanti di hujung-hujung kita akan adakan sedikit aktiviti quiz. Jadi mohon cikgu-cikgu untuk untuk tahu ada soalan yang keluar, insyaAllah. Okay, seterusnya saya akan sharekan kepada cikgu-cikgu tentang lagu PPIM. Mari kita sama-sama dengarkan. Okay. Cikgu boleh dengar? Dengar Fadlina. Mencari pengetahuan. Mencapai kemajuan, bersemangat penuh keimanan, di lembaga Islam yang gembira, tetap taat kepada Allah dan Raja, berkorban untuk agama dan negara, dunia akhirat mendapat bahagia. Putri lembaga Islam yang gembira, tetap taat kepada Allah dan Raja, berkorban untuk agama dan negara, dunia akhirat mendapat bahagia, berusaha mencari pengetahuan, berbakti membuat kebajikan, belajar mencapai kemajuan, bersemangat penuh keimanan, di lembaga Islam yang gembira, tetap taat kepada Allah dan Raja, berkorban untuk agama dan negara, dunia akhirat mendapat bahagia. Okay, Alhamdulillah kita dah dengar lagu PIM. Jadi macam cikgu komen, lagu macam zaman dulu pun ada. Betul. Saya dengar pun macam betul. Lagu 60-an. Nama pun ditubuhkan pada 60-an. Okey, seterusnya kita pergi kepada ikrar PPIM. Lepas kita dah tahu lagu, kita kena tahu juga ikrar PPIM. Okey. Ikrar PPIM adalah taat kepada Allah, ibu bapa, raja dan pemerintah, menunaikan kewajipan sebagai seorang Islam, berkhidmat untuk kebajikan masyarakat. Okey, seterusnya kita pergi pada logo PPIM. Okey, kalau di skrin ada saya paparkan logo PPIM yang mana saya akan terangkan pada bahagian tengah warna hijau dia ada tulisan Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Manakala tengah putih dia adalah Pergerakan Puteri Islam, adalah dia ada huruf fa, alif. Pergerakan Puteri Islam. Okey. Seterusnya yang bawah sekali ada tulisan puteri yang mana dia adalah untuk ahli-ahli puteri, menunjukkan ahli-ahli puteri. Okey, untuk pengertian warna, untuk warna merah jambu adalah keharmonian, kelembutan jambu. Definisi dia adalah untuk keharmonian dan kelembutan. Manakala warna hijau pula melambangkan agama, iaitu takwa sebagai teras. Kemudian warna putih melambangkan kesucian dan warna kuning melambangkan kesetiaan dan ketaatan. Seterusnya kita pergi kepada uniform PPIM. Okay. Ini adalah antara uniform PPIM yang ada. Satu uniform untuk pakaian kawat macam ni. Kemudian pakaian puteri, pakaian rasmi puteri dan kemudian pakaian riadah. Okay. Biasanya perjumpaan akan pakai pakaian rasmi puteri. Kemungkinan
Kemudian akan ada hari-hari pakaian riadah, hari-hari tertentu untuk pelajar memakai pakaian riadah, kemudian pakaian kawat. Okey, seterusnya kumpulan ahli. Maksud di sini adalah setiap ahli perlu ada satu buku untuk mencatat setiap aktiviti yang dilakukan setiap kali habis perjumpaan. Okay. Ini antara buku log aktiviti yang perlu pelajar sediakan. Dan buku tu perlu berbalut warna pink seperti gambar rajah di bawah, di atas. Okey. Baik, itu saja. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti Kahoot. Cikgu-cikgu boleh buka Kahoot. Sekejap je cikgu, saya sharekan link.